Tuan-tuan tahu baca Yasin tadi berapa minit? 14 minit selesai baca Yasin. Sekali dengan doa 21 minit. 21 minit ni tuan-tuan kita buat ibadat. Bukan lama, tapi jenis ibadat kita berasa lama tuan-tuan. Bukan lama pun 21 minit. Tengok bola pun tak habis separuh masa tuan-tuan. 21 minit. 40 minit separuh masa. 21 minit. Tu kita baca Yasin secara bacaan tadwir. Saya bawa tuan-tuan baca Yasin ni dengan bentuk bacaan tadwir. Kalau kita baca secara hadar, saya duduk baca dah dalam 9 ke 10 minit saja. Kita baca tadi secara tadwir makan masa 14 minit. Lagu mana? Kita baca lagu ni. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Lagu tu punya bentuk baca 14 minit habis Yasin. Tapi kalau saya ajak tuan-tuan baca secara satu lagi, secara hadar, 9 ke 10 minit lagi. Lagu mana? Lagu ni. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. 10 ke 9, 10 minit je habis. Kalau saya ajak tuan-tuan baca secara tertil, barangkali 20 minit lebih baru habis. Bacaan lagu mana tertil? Lagu ni. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. 20 minit baru habis. Tuan-tuan nak baca lagu mana? Kita dituntut kalau boleh baca secara tadwir. Tapi Nabi dia suka baca secara tertil. Wa kana qira'atuhu harfan harfan mufassaratan harfan harfan. Nabi suka baca lagu tu. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Kalau kita hias pula Quran itu dengan suara kita, lagi cantik. Nabi kata, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara kamu. Suara ni tuan-tuan pemberian Allah. Nah, itu Allah bagi orang suara sedap, dia baca Quran, kita baca Allah, sikit lagi pun tak puas baca, tak puas dengar. Kita suara tak sedap ni baca cara kita lah. Bagaimana kan? Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita baca satu cara lagi, barangkali Yasin ni sejam tak habis. Baca lagu mana? Secara tahqiq. Saya tak apa pandai baca tahqiq ni.
Tahqiq ni kena panggil orang lagu. Ismail Hashim Allah yarham, dia boleh baca salah tahqiq. Inna ashabal jannatil yawm. Lagu tu saya tak kerti tu. Dia ada bayati, ada syika, ada jaharka. Hak baca cara tadi pun boleh. Kita buat lagu. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Itu bayati. Jadi kalau baca lagu tu, kalau jadi imam, cerah masa depan tu imam tu. Mana makmum tinggal dia. Hang baca lah lagu, aku tak mau. Jadi cerah masa depan. Tak dituntut. Hak tu kita baca dalam majlis-majlis, bolehlah. Baca macam orang duk musabaqah Quran tu. Hak tu orang tertentu saja. Tapi begitulah para qurra kata 4 jenis baca Quran. Tapi yang seeloknya kita baca secara tertil ataupun tadwir. Kalau kita hafal surah itu, barangkali kita boleh baca secara hadar. Buh gia 4, gia 2 tertil, gia 3 tadwir, gia 4 hadar. Lebih daripada itu tak boleh baca. Saya abang tuan-tuan lah, jangan baca lebih daripada itu. Haram dan haram. Duk harap baca Quran dapat pahala, tahu-tahu boleh dosa. Pasal apa? Kita baca tak ikut apa yang telah digariskan oleh Nabi kepada kita. Lagu mana baca secara haram lagu ni? Biasanya lagu ni lah. Pengusi dia jadi pengusi mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan ceramah kita malam ni, kita minta semua kita membaca seorang sekali Ummul Kitab untuk mendapat keberkatan majlis kita pada malam ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Haram. 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 Sebab tak ada hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mari kami ni nak lari pergi ke mana? Tak payah baca Quran. Nabi kata rubba qari'in lil Quran. Ramai orang baca Quran, wal Quranu yal'anu. Quran melaknat dia, mengutuk dia sebab tidak menjaga cara bacaan dan hukum tajwid. Kalau sampai bercepat macam orang lari, mana tajwidnya? Mana ikhfa'nya, mana idghamnya, mana iqlabnya? Cuba kita baca tadi. Inna idgham ma'al ghunnah, nun yang bersabdu. Tapi kalau kita baca cepat, inna ashabal. Mana ada idgham? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawm. Tak payah baca Quran. Quran laknat dunia akhirat. Tak payah baca. Nak baca, baca cara 4 cara tadi. Tahqiq, hak belagu. Tertil, lambat sikit. Cepat sikit. Tadwir, cepat lagi. Hadar, cepat lagi. Hadar pun cepat dah. Nah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ada ikhfa'nya, ada idghamnya, ada iqlabnya, ada izharnya. Semua ada, cukup. Tapi cepatlah sikit. Itu satu. Yang kedua, pada ayat 52 tadi, tuan-tuan, saya nak pesanlah ni. Dia panggil saktah. Dalam ni dia tulis sin kecil.
Sin kecil itu makna saktah. Dalam Quran ada 4 tempat saktah. Saktah ni makna kita berhenti sekejap tanpa mengambil nafas. Kita berhenti sekejap tanpa mengambil nafas. Surah Yasin, surah Kahfi pun ada, surah Yasin pun ada. Ayat 52 iaitu qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Marqadina tu kita berhenti tanpa bernafas. Itu dia panggil saktatun. Dalam Yasin dia bertulis huruf sin kecil, mana saktatun, berhenti sekejap tanpa bernafas. Jadi tuan-tuan baca kena berhenti tu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu pada ayat 52 dalam surah Yasin. Ada 4-5 tempat dalam Quran dituntut kita baca secara saktah. Begitulah bacaan Jibril ketika dia mengajak Nabi, begitulah kebacaan Nabi kita ketika dia mengajak para sahabat dia. Itu sedikit perhatianlah di atas apa yang kita baca tadi. Yang kedua, sembahyang hajat. Kita ada hajat dengan Allah, kita sembahyang. Nabi SAW sabda dalam hadis Imam Tirmizi, barang sesiapa di antara kamu ada hajat dengan Allah atau hajat dengan manusia, sembahyang hajat, minta ke Allah. Walaupun kita hajat dengan manusia, kita sembahyang hajat ke Allah. Kita nak pergi berhutang kat dia, kita hajat dengan dia nak berhutang, tapi kita sembahyang hajat minta ke Allah, biar Allah buka pintu hati dia tu, mudah bagi hutang kat kita. Kita tak dan buka mulut lagi, dia tanya dah, ada kerja aku main nampak lagu, ada kerja tidak? Hang tak nak main rumah aku ni, memang ada kerja. Hang nak ambil banyak mana abang ni? Dia semawa lewat lagi pasal Allah buka perut dia. Mau kita tak ambil kerang dengan Allah, dia tutup rapat, dia pusing. Dia kata aku tak ada duit nanti awal bulan ni kot, ada lah kot. Dia kata ni tak ada lagi hujung-hujung bulan mana nak ada duit, padahal duit ada. Sebab itu Nabi kata, barang siapa antara kamu ada hajat dengan Allah atau dengan manusia, sembahyang 2 rakaat sunat hajat. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Baca apa yang boleh. Fatihah jangan tinggal, qul ya ka, qul huwallah ka, nak ulang berapa kali terpulang kat kita. Kalau boleh ayat kursi, buat ayat kursi. Kalau boleh amanar rasul, amanar rasul. Kemudian yang penting selepas daripada tu, lepas kita bagi salam, Nabi suruh baca doa ni, doa sembahyang hajat, tuan-tuan. Kita hang bayar hajat baca doa apa? Rabbana atina tu. Hak tu pun boleh juga lah, tapi Nabi kata lepas kamu bagi salam, kamu puji Allah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhika wa 'azimi sultanik. Itu kita puji Allah. Kemudian kita minta hajat kita. Ini doa sembahyang hajat ni dalam hadis Imam Tirmizi, la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbika rabbil arshil azim, nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithm. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kamu biar kami dalam dosa kecuali kamu ampun dosa kami. Wala hamman illa farrajtah, janganlah ada susah hati kecuali engkau bagi hilang susah hati itu. Wala dainan illa qadaitah,
jangan biar ada hutang kecuali engkau tolong pemudah untuk kami nak lunaskan hutang. Wala maridan illa syafaitah, jangan bagi ada yang sakit kecuali engkau sembuhkan dia. Wala mayyitan illa rahimtah, jangan ada yang mati kecuali engkau bagi rahmat kepada dia. Ni doa sembahyang hajat. Wala hajatan min hawaijid dunya, dan tidak ada dunia, tidak ada hajat daripada hajat dunia akhirat. Laka fiha ridha, yang engkau ridha. Hajat dunia kita Allah ridha, hajat akhirat kita Allah ridha. Illa qadaitaha, melainkan engkau tolong tunai hajat ini. Wa yassartaha, engkau pemudah untuk nak tunai hajat ini. Ya Rabbal Alamin, hi Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ni doa sembahyang hajat, tuan-tuan. InsyaAllah. Ulang, Nabi kata, ulang. InsyaAllah hati yang susah jadi senang. Utang tak boleh bayar, apa dengan utang, insya-Allah memudahkan kita bayar utang, tuan-tuan. Ini sembahyang hajat antara bentuk untuk kita meminta supaya Allah tunai hajat kita. Boleh buat bila-bila masa. Kemudian kalau boleh kita iringkan dengan Yasin macam kita baca tadi, kan? Apa sahabat kata ini? Kata setiap hajat yang kita dahulukan dia dengan baca Yasin, insya-Allah hajat ini Allah akan makbulkan, insya-Allah. Tuan-tuan, doa sembahyang hajat ni ada dalam hadis. InsyaAllah kalau kita ingat, nanti kita kuliah depan ni kita akan tulis doa sembahyang hajat ni untuk jadi amalan kita. Wallahu alam. Itu sedikit perhatianlah berhubung dengan apa yang kita buat tadi. Sekarang kita pergi kepada alaihi wasallam sebut, barang siapa yang ziarah kubur ayah dan ibu dia. Kalau yang mati itu ayah dan ibu mati, habis dah. Kita pergi ziarah kubur dia, ataupun salah seorang daripada mereka yang mati, kita pergi ziarah hari Jumaat besok. Kemudian kita baca Yasin di kubur itu, insya-Allah Allah akan ampun dosa ayah dan ibu kita, dan Allah akan ampun dosa kita anak yang baca ni. Ni kita belajar hari itu. Itu kita belajar hari itu. Sebab itu jadikan budaya kita, kalau tak boleh tiap-tiap minggu pun, sebulan sekali ke sebulan dua kali, hari Jumaat pi ziarah kubur ayah ibu kita. Sedih depa ni, anak-anak tak pi ziarah. Duk ziarah pasal malam ya, kubur ayah tak pi. Sedih orang tua tu. Kita mati sikit lagi pun anak-anak tak pi ziarah, sedih kita, tuan-tuan. Sedih. Dia duk tunggu, mana tak mai lagi ni, mana Cin tak mai lagi ni, duk buat apa ni, tak mai ziarah aku. Kalau kita pi ziarah baca Yasin, insya-Allah Allah ringankan, seronokkan mereka, damaikan mereka dalam kubur mereka. Kita yang pi baca pun Allah akan ampun dosa. Malam ni kita baca satu hadis Abu Hurairah. Man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman. Barang sesiapa yang berzina, satu dosa besar. Aw syaribal khamra, atau minum arak, satu dosa besar. Naza'allahu minhul iman, Allah cabut iman daripada dia. Allah. Orang yang berzina, orang yang minum arak, buat dosa besar, Allah cabut iman. Sehingga dia bertaubat terhadap dosa besar yang dia buat tu, Allah bagi balik iman. Iman ni dia tak boleh duduk dalam hati orang yang berzina, hati orang yang minum arak. Sebab iman ni benda suci. Orang yang berzina tu dia sudah kotor, orang yang minum arak tu sudah kotor.
iman Allah cabut waktu terbit bang. Tak boleh duduk dalam hati orang kotor. Kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sih. Nabi kata Allah cabut iman daripada dia macam mana kamu cabut baju kok kepala. Kita pakai baju kemeja, baju t-shirt apa, kita nak buang baju cabut kok kepala, tercabut macam itulah iman yang ada dalam hati kita apabila kita melakukan dosa zina dan dosa minum arak. Allah, wal'iyazu billah, wal'iyazu billah, wal'iyazu billah. Dosa zina hukum Islam hak depa panggil hudud. Kalau yang zina itu muhsan, orang ada anak, ada anak, ada bini, ada laki dah. Bini dia ada dah, laki pun ada dah. Mutakat nak memuas nafsu ada dah cara haram, halal. Tapi saja gatai galak pergi zina juga. Hukumnya dalam Islam kena rajm hatta al-maut, rajam sampai mati. Rajam pak mana? Baling dengan batu sampai mati. Itu hukum Allah. Ayat Quran sebut Az-zani waz-zaniyat, az-zaniyatu waz-zani idza zanaya farjumuhumal battata. Ayat ni sudah nasakh dia punya bacaan, tapi hukumnya masih kekal. Az-zaniyatu az-zani, orang perempuan yang berzina, orang lelaki yang berzina. Idza zanaya, apabila mereka itu berzina, farjumuhumal battata, hendaklah rejam mereka sampai mati. Dibaling dengan batu sampai mati. Begitu besar, tuan-tuan, Allah cukup murka manusia. Kalau dia anak terona, anak dara, tak ada laki, tak ada bini lagi, hukum dia lagu lain. Hukum dia lagu mana? Sebat seorang, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatan, mi'ata jaldatin. Hendaklah kamu sebat mereka itu, tiap-tiap orang mi'ata jaldah, 100 sebatang seorang. Ini hukum Allah. Punya Allah marah manusia yang melakukan zina. Arak, hukum dia minum arak 80 rotan. Hang ada bini ke hang tak ada bini ke, hang nikah dah ke tak nikah lagi, 80 rotan hukum dia. Kalau jalan hukum ni mampuih orang Langkawi. Dia duk muar sangat kita tak jalan hukum ni. Bubuh 80 rotan. Suruh tunjuk kat orang pula tu. Berak. Bukan dia suruh tiba dalam bilik. Tunjuk tu hang kelih tu. Kalau hang buat lagu tu juga hang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah letak hukum untuk menangani masalah. Curi, kerat tangan. Orang bagi tangan suruh buat kerja, hang pergi mencuri, hang kena perak masuk.
buh tangan kanan dulu. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini dosa-dosa besar yang Allah cukup murka apabila manusia ni. Malah Nabi kata arak itu ibu segala dosa. Al-khamru ra'su kulli khati'atin. Arak itu adalah ibu segala dosa. Dulu ada cerita Nabi cerita, ada seorang suruh berzina tak mau zina. Suruh berzina tak mau. Habis suruh berzina tak mau, suruh bunuh orang tak mau. Ni. Habis tak mau, tak apa. Hang pilih nak buat tiga ni. Minum arak, bunuh orang, berzina. Dia pun dekat-dekat, bunuh orang ni tak agama. Orang paksa dah suruh buat salah satu dia. Nama dia ambil minum arak. Dia tak mau bunuh orang, dia tak mau berzina, dia minum arak. Dia senang minum arak. Dia minum arak mabuk, orang pun dia bunuh, zina pun dia zina. Itu yang kata arak itu ibu segala dosa. Dia mabuk lagi, dia tak mau berzina. Belum mabuk, dia tak mau bunuh orang. Minum arak mabuk, orang hak dia tak mau bunuh tadi pun dia bunuh, dan perempuan yang tak mau berzina pun dia berzina. Artinya tiga dia buat dosa serentak. Dosa minum arak, dosa zina, dosa bunuh. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa arak ini akhir zaman, nama dia lebih daripada 100. Tak tahu, saya tak tahu, tak pakai arak, tapi tak tahu macam-macam nama arak ni. No. Lebih daripada 100 akhir zaman ni. Dia buh nama macam-macam. Semua kategori arak yang memabukkan, yang mentazkirkan otak manusia. Ni arak. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah dosa-dosa yang manusia buat. Nabi kata kalau buat dosa ni, dosa zina buat, dosa minum arak buat, Allah cabut iman daripada orang tu macam mana dia cabut baju daripada kepala dia. Sebab iman tidak boleh duduk dalam diri orang yang buat dosa besar ni. Iman tu benda suci. Dengan iman kita nak masuk syurga, dengan iman kita nak duduk di depan Allah, dengan iman kita nak jawab soalan mungkar nakir. Tiba-tiba hati kita dah jahat, hati kita dah busuk, hati kita dah kotor, Allah cabut benda bersih daripada iman, daripada hati kita. Barang siapa berzina atau minum arak, ditanggal oleh Allah daripadanya akan iman, sebagaimana bukan meninggal tu, sebagaimana menanggal oleh manusia akan baju dari kepalanya. Ketanggal makna buang. Man zana zuniya bihi walau bihitani darih. Barang siapa yang suka berzina, nescaya dizina akan dia walaupun di sebalik dinding rumahnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita mak pak ni suka berzina, jangan takut, anak-anak sikit lagi pun dia buat perangai pak zina tu juga. Kalau kita berzina dengan anak orang, tunggulah orang akan zina dengan anak kita. Ini benar. Kalau kita buat benda jahat, tunggulah benda yang jahat tu juga akan orang buat kepada anak cucu kita. Ni Nabi kata, kalau berzina akan berlaku pula zina walaupun sebalik dinding rumah. Bukan duduk tempat lain, sebalik dinding rumah. Makna benda budaya jahat jangan kita buat. Kalau kita buat, Allah akan lakukan balik kepada kita ataupun keluarga kita. Satu peringatan Nabi kepada kita supaya kita jangan membiasakan diri melakukan benda-benda jahat, antaranya benda berzina. Tuan, dalam hidup kita pun Allah tunjuk. Kalau tok nenek tu jenis tu, hang tunggulah anak cucu pun kok tu lah juga. Man ra'a mubtalan faqal. Habis kat tu, ini dua hadis malam ni Allah kecam, Nabi kecam tentang dosa zina dan dosa minum arak.
Nombor satu, iman akan terlucut. Nombor dua, perbuatan yang sama akan berlaku kepada kita ataupun keluarga kita. Kemudian hadis yang ketiga, ini doa ketika kita tengok orang yang Allah uji dia. Tuan-tuan, kita janganlah baca doa depan dia. Kita nampak orang uji Allah uji dia dengan satu ujian. Kita ni apabila tengok ada manusia yang Allah bala dia, kita minta ke Allah supaya Allah jauhkan kita daripada bala yang tu. Kita tak mau. No. Man ra'a mubtalan faqal, barang siapa yang melihat seseorang yang kena bala, kena ujian Allah, apa kita buat tuan-tuan? Kalau perlu kita tolong dia, kita tolong. Kita naik-naik motor, naik-naik kereta, tengok orang berlanggak dengan kereta, duk melupuk atas batas, kita tolong dia. Itu kewajipan kita, tolong orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut sebagai ujian. Dan di samping kita berdoa kepada Allah supaya Allah jangan uji kita dengan macam itu ujian, sebab kita tak sanggup nak menerimanya. Ujian ini banyak tuan-tuan. Ujian yang Allah uji seorang tu banyak. Diuji pada diri, diuji pada keluarga, diuji pada harta, dan diuji kepada yang lain-lain. Uji pada diri, duduk sihat jadi sakit. Uji pada keluarga tuan-tuan, Allah uji keluarga kita. Menantu dengan anak, Allah, ada seorang kawan-kawan kita jugalah, dia cerita kat saya, Allah uji dia, tak tahulah anak menantu ni sampai dia minta sulung saya semayang hajat lah, ustaz tolong semayang lah. Saya pun semayang, tak tahu buat lagu mana lah. Menantu saya ni dulu belum nikah nampak baik, lepas nikah. Allah uji kita pada keluarga, Allah uji pada harta kita. Ini semua ujian-ujian yang Allah akan laku kepada manusia. Orang yang sabar di atas ujian, Allah akan angkat martabat dia dan Allah akan hapus dosa dia. Kita kalau terima ujian Allah, kita kena sabar. Kalau kita tengok orang lain diuji oleh Allah, kita doa kepada Allah supaya jangan Allah uji kita dengan ujian yang lagu tu. Lagu mana doa? Ni Nabi ajak kita. Alhamdulillah afani, alhamdulillahi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Ini doa ketika kita melihat ada orang yang Allah uji, Allah bala dia, kita baca doa ke Allah, kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada ujian sedemikian, iaitu dengan kita baca alhamdulillahi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Tuan-tuan, ambil doa ni, hafal. Kita tengok apabila orang itu diuji dengan suatu ujian, kita minta doa ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau kamu minta doa ni kepada Allah, Allah tidak akan kenakan kamu dengan bala itu. Allah tak kena kamu dengan bala itu. Ni doa ketika kita melihat orang yang ditimpa bala, kita doa dengan doa ni. InsyaAllah kita tak akan dibala dengan bala itu. Alhamdulillahi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Itu doa. Apa ya tuan-tuan ni doa apabila kita tengok orang kena bala. Satu lagi bala ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Tadi bala-bala tu berlaku pada diri, pada harta, pada anak, pada keluarga.
Tapi bala ni ada dua jenis. Satu bala Allah uji kita dengan benda-benda yang menyusahkan kita. Tapi ada juga Allah bala dengan benda-benda yang menyeronokkan kita. Kebanyakan kita apabila Allah uji dengan ujian-ujian yang menyeronokkan kita, kita tak sedar. Kita kaya ni tuan-tuan, dalam Islam di samping ia satu nikmat Allah, tapi Allah uji kita dengan kaya. Allah uji kita dengan pangkat, Allah uji kita dengan sihat. Banyak orang tewas dengan ujian Allah dengan sihat. Allah uji kita dengan macam-macam lah, Allah uji kita. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa balawnahum bil hasanati wassayyiat, aku akan uji hamba aku ini dengan benda-benda baik, benda-benda buruk. Sakit, benda buruk kita tak mau, Allah uji. Sihat pun uji. Kita jangan lupa tuan-tuan, semut dan duduk dalam balang gula itu ujian. Ujian tu. Sebab itu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, tuan-tuan pun tahu, dalam Nabi banyak-banyak ni Sulaiman yang kaya sekali. Orang lain jadi Nabi je tak jadi raja. Sulaiman ni Nabi pun dia, raja pun dia. Sehingga dia minta doa pada Allah, berikanlah kepada aku kuasa memerintah yang engkau tidak beri kepada orang lain lepas pada aku ni. Dia raja tuan-tuan, merintah. Dia jadi Nabi. Allah uji dia dengan bagi pangkat Nabi, pangkat raja. Tapi Nabi Sulaiman tak lupa darat. Orang tanya dia, Sulaiman, kamu hebat, kamu jadi raja. Rakyat dia bukan orang aja tuan-tuan, jin jadi rakyat dia. Allah sebut dalam Al-Quran, jin tu Sulaiman boleh suruh selam dalam laut naik mutiara. Dalam Quran disebut dia boleh selam dalam laut naik mutiara kat Sulaiman. Sulaiman boleh suruh jin buat apa pun, sebab jin rakyat dia. Tuan-tuan boleh suruh jin. Jin suruh kita ada. Sulaiman boleh suruh jin. Boleh suruh ifrit, jin jahat ifrit, dia boleh suruh. Burung-burung dia boleh jadi rakyat dia. Bahasa burung Sulaiman faham. Tuan-tuan faham bahasa burung? Burung terkukuk, dia duduk bunyi kerok-kerok tu, apa dia minta kat tuan-tuan? Kita tak faham. Dia duduk minta beras, kita tak buah ayam. Kita nak apa lagi, beras bubuh dah, ayam duduk kerok-kerok juga. Dia nak menikah, kita tak bagi bini kat dia. Kita tak faham. Kita 4 kali dah menikah, dia sekali pun tak lagi. Kita tak faham bahasa. Tapi Nabi Sulaiman dia faham. Alimna mantiqat tayr, kami diajak bahasa burung. Sulaiman semut bercakap. Nombor satu, semut ni bercakap, suara tak deras, tapi Nabi Sulaiman dengar. Fatabassama dhahikan min qawliha, Nabi Sulaiman tersenyum apabila dengar ucapan ketua semut. Ketua semut ucap pada semut, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Hei rakyat semut sekalian, masuklah dalam lubang kamu masing-masing, jangan Sulaiman dan tenteranya pijak kamu nanti mati. Nabi Sulaiman dengar ketua semut tu cakap begitu kat rakyat dia, dia senyum. Pasal apa? Ambil berat kepada kepentingan rakyat. Masuk, dia kata, masuk dalam lubang. Saat ni Sulaiman main dengan tentera, dia pijak hampa mampu habis. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum, ketawa, min qawliha, sebab dia terpesona, teruja dengan cakap semut sebagai ketua-ketua semut. Cakap semut dia faham. Pertama sekali semut cakap mana dekat, dia jalan kita tak dengar, tapi Nabi Sulaiman dengar dan faham. Allah.
Hebat Nabi Sulaiman tu. Tu pun orang kata, Sulaiman hebat sungguh kamu. Nabi Sulaiman boleh berjalan dengan angin. Satu bulan perjalanan dia berjalan sehari saja. Dia boleh guna sakharna Allah dia boleh guna kuasa angin. Dia boleh berjalan dengan angin. Hebat Nabi Sulaiman. Itu pun orang kata Sulaiman baik, bagus, hebat. Sulaiman jawab apa? Dalam Quran disebut, hadza min fadli rabbi, ini adalah kurnia Tuhanku. Nabi Sulaiman dia hebat, dia tak lupa Allah. Ini sudah kurnia Tuhanku. Allah bagi semua ini liyabluwani. Allah nak uji aku, tengok. Nikmat tu Allah bagi kat Nabi Sulaiman tu, dia kata ujian. Aashkuru am akfur, aku nak syukur ke aku nak kufur nikmat Allah ni. Allah uji. Tapi Nabi Sulaiman seorang rasul, dia tidak pernah lupa, walaupun dia berada dalam kehebatan, menjadi raja segala raja, dia kaya segala kaya, tapi dia tidak pernah lupa ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, tuan-tuan, kita duduk dalam keadaan apapun Allah uji kita, supaya nak tengok kita nak syukur tak. Tapi biasanya tuan-tuan kita ni apabila duduk dalam balang gula, semut duduk balang gula, dia akan mati dalam balang gula. Kita duduk tengok gemut, semut ni dia tak mati dalam balang garam, sebab garam tu bukan makanan dia. Tapi semut mati banyak dalam balang gula. Nah, semut ada mati dalam balang asam Jawa apa, tak ada. Dia mati dalam balang gula, tuan-tuan. Mana kita ni kadang-kadang tewas dalam nikmat, tuan-tuan. Baik, jadi malam ni kita baca doa apabila kita tengok satu bala yang Allah uji seorang manusia. Jalan-jalan tengok rumah dia bumbung tak ada, tiup habis piang bumbung. Allah uji dia dengan hilang bumbung rumah. Baca doa ni, insya-Allah rumah kita tak, angin tak buang bumbung rumah kita. Doa dia apa? Alhamdulillahi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Boleh apa ya, tuan-tuan? Tak boleh apa yang nanya. Alhamdulillahi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Kalau tak boleh apa, tengok dalam kitab, orang ada kitab ni tulis itu hafal. Barang siapa lihat akan seorang yang kena bala, maka berkata ia alhamdulillah hingga akhirnya. Makna apa tu alhamdulillah? Sebagai puji-pujian itu bagi Allah. Itu makna dia. Yang mengafiatkan akan daku, mana yang menyelamatkan aku dari barang yang telah dibalak akan dikau dengannya, dan telah dilebihi akan daku atas kebanyakan daripada mereka yang telah dijadikan sebagai kelebihan. Allah beri kepada kita kelebihan. Faddalani ala kathirin, Allah beri kepada kita kelebihan di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang lain. Kita minta Allah beri kepada kita kelebihan di atas hamba-hamba dia yang lain. Kalau itu yang kita baca, Syekh kita kata nescaya tak mengenai akan dia oleh itu bala. Kalau kita baca doa ni, bala tu tak kena kat kita. Man zahada fid dunya 'allamahu Allah bila ta'allumin. Barang siapa yang zahid di dunia, Allah akan berilmu, bagi ilmu kepada dia tanpa dia belajar. Ini fadilat zuhud. Zuhud ni makna bukan benci dunia, tetapi dunia tak masuk hati. Ni saya duk sebut selalu dah. Nah, kita hidup di dunia, bukan kita hidup di akhirat. Mana nak boleh buang dunia daripada hidup kita ni? Kita hidup di dunia. Ada makan, ada minum, ada itu, ada duit ringgit apa semua, pangkat kebesaran semua. Itu dunia. Tapi yang diminta supaya benda tu jangan masuk dalam hati kita.
Sampai benda tu masuk, yang lain keluar habis. Iman keluar, taqwa keluar, takut ke Allah keluar, pasal isi dengan benda tu. Saya buat contoh dan para ulama sufi buat contoh, kalau kita naik bot, naik motor dalam laut, motor ni ataupun perahu ni, dia kena duduk dalam ayang. Kalau duduk tak duduk lah ayang, orang tak panggil perahu. Perahu ni kalau orang buat di darat pun, dia tempat dia layak lah. Kalau duduk atas pokok nyok tu bewak, bukan perahu. Perahu dia mesti duduk layak. Kalau perahu ni dia nak selamat, dia duduk layak, dia nak selamat. Ayak jangan masuk dalam perut perahu. Kalau ayak masuk dalam perut perahu, perahu tu akan karam. Maknanya ulama tasawuf kata, kita memang hidup dalam dunia, kita bukan hidup di akhirat. Kita tak boleh hidup di akhirat, kita duduk dunia. Tapi jangan bagi dunia masuk dalam perut nak. Jangan bagi ayak masuk dalam perut. Semua ni sayang. Nak berkeluar zakat pun sayang. Padahal tahu dah aku wajib keluar zakat dah. Duit aku ni ada ni, impun. Duit ada 20,000 dalam bank, simpan setahun dah. Keluar zakat dah 11,000 lebih, kena keluar zakat dah. Sayang nak keluar zakat. Sayang. Pasal apa? Duit dah masuk dalam perut. Duit ada tak apa, tapi jangan masuk dalam perut. Sayang kat duit tu sampai zakat tak boleh buat keluar. Itu makna ayak dah masuk dalam perut perahu. Akhirnya perahu tu karam. Kita pun kalau masuk dunia dalam perut kita akan karam. Orang yang seperti tengok saya cerita tadi tuan-tuan, dia mudah main bagi 8,000 kat saya pun naik heran. Dia ni gaji besar mana? Saya tanya Datuk, gaji besar mana? Tak ada gaji apa adalah ni, pencen dah. Tapi apabila Datuk abang dalam majlis ilmu kata ada budak nak ngaji pondok, dia perlukan duit nak buat pondok, dia nak mengaji, lepas tu pondok tu kita wakaf terus lagi duk ada pondok. Saya apa anak-anak mengaji semua ada Datuk. Oh, ni wak main lah. Ambil. Saya 4,000, perempuan saya 4,000. Nah. Saya terima pergi bagi tu. Duit tak masuk dalam perut dia. Duit duk hang duk takat ni. Hang jangan masuk dalam perut aku. Bila aku nak guna untuk kebajikan, aku boleh guna. Allah. Saya cerita habis sikit lagi. Nak dengar saya tak? Ada seorang budak, dia main rumah saya. Dia main rumah saya, dia telefon saya. Assalamualaikum Datuk. Salam. Ni minggu lepas punya cerita. Dulu bulan lepas dia main. Dia bawa mai, dia selalu duk mai, bawa susu lembu 4 botol besar. Pisang 2 manyak. Nama Fitri budak ni. Dia duk mai. Buat main dengan kereta kancil. Biasa dia main, dia maghrib sampai lah. Mayang maghrib di surau saya. Ni hang buat main hak siapa ni? Orang sekian-sekian, dia kasih salam kat Datuk. Dia suruh buat main kat Datuk. Saya orang tu pun saya tak kenal. Kenal nama lah. Tak apalah Fitri, terima kasih banyaklah hang. Saya pun dah orang suruh main, saya buat main tu. Ni saya nak balik kerja. Ni pisang Datuk bagilah kat siapa-siapa yang Datuk nak bagi. Saya pun 2 manyang tu pisang. Kata panjang ni kok bohong, tapi kalau panjang tu ada pisang manyang. Pisang elok tu. Susu lembu 2 botol. Awak. Dia kata kawan ni dia ada belah lembu susu. Hang balik abang kat dia ni. Kata aku nak buat bumbung surau. Aku nak buat bumbung surau. Surau aku ni hujan turun, kasut habis basah. Dia tak ada bumbung tu. Saya duk cadang nak buat bumbung dengan apa hak depa yang elok sikit lah, nak buh stil apalah sikit. Hang habaq lah kot dia nak buat kebajikan, duit ada ni.
Tak apa Datuk, saya balik abang. Dua hari lepas dia buat mai. Tu saya abang bulan lepas bulan kali sampai bulan lepas. Dua minggu lepas kan pisang tu habis, ada 3-4 tiga lagi. Mai pula minggu lepas. Mai. Assalamualaikum Datuk. Salam. Saya duduk dalam bilik. Fitri, mai pula lah, mai. Awak ni tuan suruh mai susu kat Datuk pula, mai 4 botol pula. Lepas tu mai pisang 2 sikat, 2 manyang, 2 pisang tu dah, mai 2 manyang. Rupanya tanam pisang banyak. Tak apa, saya mai tu kat Datuk ni Fitri nak balik dah lah. Ni, lepas tu dia seluruh paket dia. Ni tuan bagi kat Datuk ni, kita nak buat tu apa? Bumbung tangga surah ni bagi. Banyak anak Fitri 10,000. Duk lain pula bagi 10,000 kat saya. Saya kata alhamdulillah. Tuan-tuan, memang 10,000 duk 100. 10,000. Saya pun alhamdulillah. Tadi dia telefon mai pula. Fitri tu ni, saya duduk ni nak bayar sembahyang. Datuk duduk mana ni? Saya duduk Langkawi Fitri ni. Mak tuan suruh main hantar lagi 2,000 jadi 12. Hantar pula 2,000 kat anak saya, suruh anak saya ambil. 12,000 suruh buat bumbu. Duit ada tapi dia tak masuk dalam hati. Nak buat kebajikan senang, bukan payah sign apa, mai bagi ya. Saya kata aku nak pergi jumpa tuan hang mai dia kata. Dia bukan boleh jalan dah, atas kursi roda. La ilaha illallah, kata baik. Saya kalau orang cerita saya tak pernah percaya, tapi saya terima envelope sendiri tu. Yang pisang dengan susu confirm. Tak sampai sebulan, 2-3 minggu sampailah. Susu botol besar, 4 botol besar. Susu lembu fresh, tuan-tuan. Makan susu, kencing pun keluar susu, tuan-tuan. Nak kata orang bukan tak ada di Malaysia ni orang begitu. Kita duk kata orang ada manusia begitu, Allah. Ada, tuan, ada manusia. Saya pergi Kuala Lumpur, cerita apa lagi ni? Cerita apa? Ayam tak masuk dalam perut. Pau. Ada seorang tu, dia tak datuk saya, datuk dia ada. Dia telefon saya. Assalamualaikum Datuk. Salam. Boleh tak mai rumah saya? Di mana? Di Kuala Lumpur. Allah. Awak nak buat kenduri sikit? Kenduri kesyukuran, anak saya habis mengaji dah, kesyukuran. Allah jauh. Tak apa, saya beli tiket kapal terbang kat Datuk. So saya pergi makan kenduri, beli tiket kapal terbang. Saya kata tak apa, bila dia abang sekian-sekian. Saya kata tak apa, nanti nak fikir lo. Pergi kapal terbang seorang, kalau pergi dengan kereta boleh banyak orang. Tak, kalau Datuk nak main 3 orang saya beli tiket kapal terbang abang. Saya pun malu bukan kenduri. Kata tak apa, saya pergi yang kereta. Saya pergi yang kereta. Pergi kereta, duduk di hotel semua sampai hotel dekat lah di Selangor duduk. Ni kira belum pilihan raya lah. Nak pilihan raya seminggu kot. Saya telefon dia, saya sampai ni, tak apa Datuk, tunggu saya pergi ambil di hotel lagi. Dia main-main kereta sport, tuan-tuan. Pintu 2 saya nak naik minta gamak. Kita pakai baju bah ni, dia tu dengan sikat rambut kepiah tak pakai. Ish, kata mai Datuk, tak apalah, sabar, lama-lama sekali naik kereta lagu ni. Saya pun naik pergi rumah dia, pergi kenduri apa ni? Dia kata, dia orang Terengganu. Kenduri ni kenduri syukur lah Datuk, anak-anak saya mengaji dah habis dah. Lepas tu saya panggil Datuk ni, bukan kenduri tu kenduri lah, saya nak suruh Datuk buat tazkirah sikit, cakap sikit ni untuk anak-anak keluarga saya ni, supaya
dekat dengan Allah. Walaupun kita mengaji dah pandai apa semua, jangan lupa Allah, nilai-nilai takwa kena ada. Tu je Datuk cakap. Saya kata, aku tengok dengan kereta sport hang dengan hang sikat rambut ni, aku tak sangka kata hang cakap lu ni tak. Ustaz pun tak cakap begitu. Saya masuk rumah dia tu, budak tahfiz Quran 11, 12 budak tahfiz Quran. Dia panggil tahfiz apa orang-orang itu. Saya nenek rumah. Saya duk ceritalah tentang, saya ceritalah tadi duk ketik derma semua. Tanya ni rumah siapa ni? Rumah ni Datuk, rumah ni hak mentua saya. Habis mentua saya dulu, dia habis kerja, saya pergi buat rumah di kampung, bagi dia duduk kampung. Saya duduk rumah dia ni. Rumah dia baru saya buat. Ni saya duduk rumah ni. Tu rumah sebelah. Rumah sebelah tu saya beli juga tu, saya buat rumah tu. Untuk apa tu rumah tu? Untuk saya bagi budak-budak baca Quran. Tam-tam depan mengaji situ. Budak-budak kat ni dekat 40 orang tiap-tiap hari dia duduk mengaji. Saya bagi guru mengajar. Allah, saya kata, mau saya main duduk boleh? Kalau Datuk nak main duduk rumah. Dia buat rumah dalam Pulau dalam Kuala Lumpur, dia buat rumah untuk budak-budak kat situ mengaji Quran. Dia bagi guru mengajar. 40 orang dia mengaji tiap hari. Tu dia. Saya pun, Datuk cakap sikit lah Datuk, belum bayang zuhur ni, kita sembahyang zuhur, kita buat tahlil sikit apa semua. Saya pun cakap lah sikit, dah kot tak sampai tengah jam kot, cakap sikit, nasihat sikit. Lepas tu dia pun ambil mikrofon. Ni ayah nak pesan ni, anak-anak ayah ni yang mengaji dah ni, kita dengan agama ni tak boleh. Walaupun kita mengaji dah pandai semua, dapat kerja, kita dengan agama tak boleh. Inilah model kita untuk kita nak balik menghadap Allah apa semua. Kata Sakan ni dah ni bercakap. Habis saya sudah apa semua nak balik, ajak makan apa. Datuk, ni ada salur envelope, Datuk balik pergi, saya tulis dah. Saya ambil envelope tu, tulis. Tengok-tengok, duit dah 3,000. 1,000 untuk Datuk. Pasal saya pergi ceramah tengah jam, bagi 1,000. 2,000 untuk tabung pendidikan sekolah Datuk. Bagilah kat siapa budak-budak yang susah, Kemboja ke apa. Cek 10,000 untuk mahat tahfiz saya. 13,000 saya buh dalam poket tu. Tuan-tuan, manusia, saya tak percaya kalau orang cerita aja, tapi tangan saya terima. 10,000 tulis cek, tulis 10,000. Kalau saya kot saya lah, saya nak buat apa-apa ni, serah kat Datuk, amanah saya. Tuan-tuan, tu manusia. Kita ingat tak ada, rupanya ada manusia baik begitu. Pada duit bukan masuk dalam perut, duit dia guna. Hak ni aku nak bawa pergi akhirat. Nabi kata apa dia? Hak makan habis, hak pakai lusuh, hak sedekah, hak tu kekal sampai akhirat. Barangkali dia faham konsep ni. Saya pun heran kawan ni. Lepas tu saya tanya dia, tanya abang dia ni kerja apa sampai duit banyak tu ni. Dia ni dia mengaji bahagian ni, bahagian engineer ni, tak tahu kerja apa. Ada kerja besar kot. Boleh beli rumah buat kelas budak-budak baca Quran. Rumah dia duduk rumah pak mentua dia pun hebat. Saya tengok boleh buat semayang jemaah dalam tu, kira hebat. Ni tuan-tuan pengalaman yang saya dah tengok, bahawa ada insan-insan lagu ni. Dia ada duit, tapi duit dia guna mana? Dunia tu tak masuk dalam perut dia, tapi dia kalau masuk dalam perut, dia nak keluar payah. Mana dunia? Jangan dunia, kita hidup di dunia macam perahu mesti duduk layak, tapi jangan bagi ayak masuk dalam perut perahu, dan dia masuk dalam perut perahu, dia payah nak buang, akhirnya perahu ni akan karam. Tuan-tuan, saya jumpa dah manusia ni, banyak lagi cerita, tapi saya tak mau cerita lah. Kita tahu kita cerita pula pada kali-kali yang lain. Baik, man zahada fid dunya, orang yang zahid di dunia ni. Mana zahid dunia ni? Dunia tidak menyebabkan dia jadi kecoh, jadi lupakan akhirat. Itu mana orang yang zahid di dunia, Allah akan bagi kat dia, Nabi kata, ilmu walaupun dia tak belajar.
kepahaman dia kepada ilmu itu, walaupun dia tak pernah mengaji, walaupun dia tidak pernah berguru, tetapi dia faham ilmu itu tanpa dia belajar. Kemudian Nabi kata, wahadahu bila hidayatin, Allah akan beri kepada dia hidayat tanpa orang memberi hidayat kat dia. Wa ja'alahu basiran, Allah akan jadi dia ni nampak, celik biji mata, nampak apa kesudahan manusia hidup. Wa kasyafa anhul ama, Allah akan buang daripadanya buta, hati perut tak buta. Ini fadilat orang yang zahid di dunia, makna orang yang tak gila dunia. Apa yang dia akan dapat? Nombor satu, Allah akan bagi kat dia ilmu walaupun tanpa dia belajar. Yang kedua, Allah akan beri hidayat kepada dia. Yang tiga, Allah akan jadi dia nampak apa yang buruk, apa yang baik. Dan yang keempat, Allah akan singkap daripada dia buta hati perut. Ini fadilat zahid di dunia. Barang siapa bersifat zahid, yakni meninggal dunia. Meninggal dunia bukan mati, Makna dunia dia tak meracuni jiwa dia. Nescaya diajar akan dia oleh Allah Ta'ala dengan tiada menuntut, dan ditunjuk akan dia dengan tidak hidayah, dan dijadikan dia tajam fikiran, dan dibuka daripada akan kebutaan. Hati perut dia tak buta, celik straight, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Tunggu habis takat tu dulu, tuan-tuan. 4 hadis kita baca hari ni. Nombor 1 hadis kita baca malam ni tentang bahayanya berzina, bahayanya minum arak, bahayanya Allah akan cabut iman. Yang kedua, kalau kita selalu buat benda-benda dosa, maka dosa itu akan berlaku dalam keluarga kita. Dan yang tiga, doa ketika kita melihat orang yang Allah uji dengan bala, insya-Allah baca doa tu kita akan terlepas daripada bala itu. Dan yang keempat, hadis yang keempat, orang yang zahid di dunia, Allah akan bagi ilmu tanpa belajar, Allah akan bagi hidayah kepada dia, Allah akan jadi dia ini tajam fikiran, dan Allah akan menyingkap buta hati daripada diri dia. Mudah-mudahan tuan-tuan, sabda junjungan sallallahu alaihi wasallam ini akan memberi sedikit kesedaran kepada kita dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam. Besok kita ada kuliah subuh di Masjid Kilim, insya-Allah. Bagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم